Dan ini adalah buletin awani khas MH17, tragedi melibatkan 298 penumpang dan juga anak kapal apabila pesawat tersebut terhempas di Torres di Ukraine. Dan di talian ketika ini adalah fellow kanan Fakulti Undang-Undang UKM, Dr. Sufian Jusso, yang akan mengulas mengenai tragedi MH17 ini menurut perspektif Undang-Undang Antarabangsa. Doktor? Ya. Doktor, difahamkan 2 minggu lalu doktor turut menaiki pesawat yang sama dan mengikuti laluan sama 2 minggu lalu. Mungkin doktor boleh ceritakan konflik ini dan juga daripada segi perspektif undang-undang antarabangsa, doktor. Ya, konflik sekarang ini yang berlaku di Ukraine adalah perang saudara yang melibatkan penyokong-penyokong yang ingin membebaskan diri daripada Ukraine dan menyertai Rusia, iaitu kebanyakannya adalah daripada etnik Rusia. Dan ini konflik ini berlaku di sempadan di antara Rusia dan Ukraine. Ya. Jadi ini adalah konflik yang berterusan telah beberapa bulan di antara kumpulan etnik Rusia yang ingin mencapai kemerdekaan melalui Rusia setelah berlakunya krisis politik di Ukraine. Okey, doktor, melihat kepada kawasan kejadian di mana menurut laporan yang kami bawakan sebelum ini, kawasan tersebut sukar untuk diakses kerana ia dikuasai oleh kumpulan pemisah, dan juga bagaimanakah isu ini akan diselesaikan menurut perspektif Undang-Undang Antarabangsa, doktor? Yang pertama sekali, kita kena lihat bahawa kejadian ini berlaku di dalam wilayah Ukraine. Jadi di bawah Undang-Undang Antarabangsa, pihak yang bertanggungjawab ialah kerajaan Ukraine ataupun Republik Ukraine. Jadi Republik Ukraine perlu mencapai satu persetujuan di antara mereka dan juga kerajaan Malaysia dan kerajaan-kerajaan lain yang mempunyai penumpang di dalam pesawat, dan juga dengan pihak pemisah. Jadi ini adalah satu masalah kerana dari segi undang-undang antarabangsa kita cuma memberi recognition kepada kerajaan. Tetapi dengan pihak pemisah ini mungkin sama ada pihak Ukraine boleh bercakap terus dengan mereka ataupun menggunakan perantaraan, contohnya meminta pihak kerajaan Rusia untuk campur tangan bagi membolehkan kerja-kerja menyelamat dan juga lain-lain isu dapat diselesaikan dengan segera. Dan bagaimana pula dengan tekanan mungkin masyarakat antarabangsa melihat kepada jumlah penumpang 154 daripada Netherlands, 43 Malaysia, Australia 27 dan juga Indonesia 12. Adakah perlu wujudnya tekanan daripada masyarakat antarabangsa untuk memastikan bahawa proses siasatan dan juga akses kepada kawasan dan juga lokasi nahas dapat dilakukan dengan cepat? Saya rasa sekarang ini pihak-pihak yang berwajib, iaitu kerajaan masing-masing, telah pun menghubungi kerajaan Ukraine untuk mendapatkan akses kepada kawasan yang terlibat. Kerana yang paling penting sekali, mereka perlu mengambil jalan diplomasi. Jalan diplomasi adalah jalan yang pertama dan yang paling penting yang perlu dilakukan dengan segera. Saya percaya bahawa pihak-pihak kerajaan-kerajaan yang terlibat telah pun mengambil tindakan yang perlu sebaik sahaja kejadian berlaku pada malam tadi. Dan saya rasa pihak Ukraine tidak mesti memberikan kerjasama kerana ini melibatkan bukan sahaja Malaysia tetapi juga negara-negara Eropah. Kita perlu ingat bahawa Ukraine sekarang ini telah pun menandatangani satu perjanjian kerjasama dengan Eropah dan mereka ingin menjadi sebahagian daripada European Union ataupun sebagai satu ahli kepada Kesatuan Eropah. Jadi mereka terpaksa bekerjasama dengan negara-negara Eropah dalam memberikan akses kepada kawasan kejadian. Okey, mari kita bercakap tentang siasatan, sebab saya rasa di dalam media sosial dan juga laporan-laporan media antarabangsa wujud aktiviti menuding jari. Rusia menyatakan bahawa ia adalah angkara Ukraine, Ukraine menyatakan bahawa ia adalah angkara Rusia. Adakah ini akan menjejaskan proses siasatan yang doktor rasakan? Pada saya ini adalah tanggungjawab Ukraine kerana kejadian ini berlaku di dalam kawasan Ukraine, yang pertama. Yang kedua, pihak pemisah adalah di dalam kawasan Ukraine.
dan sekarang ini mereka masih lagi boleh dikategorikan sebagai rakyat Ukraine. Jadi kita tidak perlu menuding jari. Memang saya telah melihat laporan bahawa Presiden Rusia mengatakan bahawa ini adalah tanggungjawab Ukraine, dan Presiden Ukraine mengatakan bahawa pihak pemisah yang bertanggungjawab. Tetapi kejadian ini berlaku di dalam wilayah Ukraine dan pihak pemisah adalah orang ataupun rakyat Ukraine walaupun mereka daripada keturunan Rusia. Bagaimana pula dengan kotak hitam yang dilaporkan telah ditemui oleh media? Interfax melaporkan bahawa kotak hitam telah pun ditemui. Bagaimanakah proses penyiasatan kotak hitam tersebut? Adakah ia akan dilakukan di Ukraine, Rusia ataupun bagaimana? Bagaimanakah pula prosesnya untuk membawakan kotak hitam itu ke Malaysia untuk memastikan siasatan tersebut dapat dijalankan dengan lancar? Kotak hitam ini adalah bertakluk kepada agreement ataupun perjanjian antarabangsa, dan kita perlu ingat bahawa kapal terbang itu didaftarkan di atas nama Malaysian Airlines, iaitu salah satu syarikat yang dimiliki yang didaftarkan di Malaysia. Jadi di bawah undang-undang antarabangsa, kapal terbang ataupun kapal laut mestilah undang-undang mereka adalah undang-undang flag ataupun bendera yang pendaftaran itu. Jadi sekarang ini kapal terbang ini adalah kapal terbang Malaysia, dan kotak hitam ini adalah sebahagian daripada kapal terbang yang didaftarkan di Malaysia. Jadi di bawah undang-undang antarabangsa, Malaysia boleh menuntut kotak hitam ini untuk dibawa pulang dan disiasat di Malaysia, kerana di bawah undang-undang antarabangsa ia adalah sebahagian daripada kapal terbang yang didaftarkan di bawah undang-undang Malaysia. Jadi dia adalah hak Malaysia untuk menyiasat kotak hitam tersebut? Yes. Ini adalah hak Malaysia walaupun kapal terbang ini telah jatuh di tempat lain, tetapi Malaysia boleh menuntut kotak hitam tersebut. Okey, seterusnya Doktor, mungkin ini adalah masa yang sensitif untuk membincangkan perkara ini, tapi apa pula yang akan berlaku kepada keluarga, mangsa dan juga penumpang dan juga kru bagi pesawat MH17 ini, Doktor? Dari segi undang-undang, yang pertama sekali saya ingin mengucapkan takziah kepada waris mangsa kejadian ini. Saya dah 6 kali dalam masa 2 bulan ini melalui laluan yang sama, dan saya dapat bayangkan dalam kapal terbang itu macam mana keadaannya. Jadi sekarang ni dia ada 2 tanggungjawab. Yang pertama tanggungjawab syarikat penerbangan. Jadi di bawah syarikat penerbangan, pihak waris boleh menuntut ganti rugi daripada syarikat penerbangan di atas kejadian tersebut. Tetapi dia ada limitation ataupun had kepada liability yang boleh dibayar oleh pihak syarikat penerbangan. Jadi sekiranya waris-waris ini tidak berpuas hati, mereka boleh membuat tuntutan melalui kerajaan masing-masing. Jadi kerajaan masing-masing boleh memfailkan ataupun membawa isu ini kepada negara yang bertanggungjawab, iaitu Ukraine. Dan Ukraine syarikat jadi sekiranya ada tuntutan maknanya negara-negara ini boleh memfailkan tuntutan, dan selalunya perkara ini akan cuba diselesaikan melalui saluran diplomasi. Dan sekiranya tidak boleh, maka negara-negara tersebut boleh membawa kes ini kepada mahkamah yang lebih tinggi, sama ada di International Court of Justice, iaitu World Court, ataupun the Permanent Court of Arbitration di bawah framework undang-undang antarabangsa. Okey, Doktor, mungkin kita boleh lihat kepada laluan pesawat tersebut di mana di kawasan antarabangsa ia memasuki sebuah negara ke sebuah negara ke sebuah negara, ke kawasan konflik, ke kawasan yang aman, dan bagaimanakah krisis ini akan memberikan impak kepada, mungkin Doktor boleh lihat, dunia penerbangan ataupun dunia aviasi secara keseluruhannya bergerak ke hadapan. Adakah syarikat penerbangan akan lebih berhati-hati ataupun bagaimana, Doktor? Sebab saya rasa kita lihat ini bukanlah krisis pertama pesawat penumpang jatuh ditembak daripada darat. Mungkin Doktor boleh kongsikan pendapat Doktor tentang laluan dan juga bergerak ke hadapan syarikat penerbangan dan juga tanggungjawab mereka untuk memastikan keselamatan, Doktor. Okey, saya berpendapat bahawa penerbangan ini yang ke Eropah, MH21, MH1, MH17, semuanya terbang lebih daripada 30 kaki daripada paras laut. Dia adalah kawasan yang tinggi,
kemungkinan kapal terbang ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi pada saya penerbangan ini selamat. Saya telah pun melalui perjalanan di kawasan ini sejak beberapa tahun, ya, bukannya beberapa bulan. Jadi kita telah melalui penerbangan, telah melalui banyak kawasan konflik, contohnya Afghanistan, Iraq, Ukraine sekarang ini, dan tidak ada apa-apa masalah. Cuma pada saya, kalau syarikat penerbangan ingin meminda laluan, akan terdapat beberapa masalah untuk laluan daripada Asia Tenggara ke Eropah. Kerana kita perlu melalui kawasan Timur Tengah. Dan seperti kita maklum, kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah sekarang ini banyak berlaku pergolakan politik dan juga berlaku tindakan persenjataan oleh pihak-pihak pemisah. Jadi ini adalah satu persoalan yang saya rasa pihak syarikat penerbangan dan kerajaan masing-masing perlu berfikir. Terdapat juga laporan mengatakan ada syarikat penerbangan yang tidak melalui Ukraine tetapi melalui Rusia, contohnya Korean Airlines. Tetapi kita perlu ingat bahawa Korean Airlines dia boleh naik ke atas melalui Rusia dan terus turun ke Korea, tidak perlu melalui Ukraine. Tetapi kita daripada Asia Tenggara perlu melalui laluan ini, laluan yang seperti ini, kerana ini adalah laluan yang paling cepat dan paling mudah untuk sampai ke Asia Tenggara. Okey, dan Doktor, soalan terakhir saya kepada seorang pengembara yang menurut kata doktor sendiri, doktor ada 6 kali ulang-alik ke kawasan dan juga ke laluan yang sama. Adakah doktor melihat ini akan memberikan kesan kepada penumpang dan juga kepada mereka yang kerap mengembara dan juga industri aviasi bergerak ke hadapan, doktor? Saya rasa sekarang ini dari segi industri aviasi, kemungkinan mereka terpaksa mengkaji semula laluan. Bagaimanakah mereka perlu mengambil tindakan, ya. Kerana kita ada kumpulan pemisah yang terlalu canggih. Contohnya di Ukraine ini mereka ada senjata peluru berpandu darat ke udara. Dan ini adalah satu masalah juga kepada pihak syarikat penerbangan. Tetapi mereka mungkin perlu berfikir bagaimana untuk membuat satu laluan yang lebih baik. Tetapi pada saya, life goes on. Kehidupan perlu diteruskan, dan sebagai seorang konsultan undang-undang antarabangsa yang perlu pergi ke banyak negara, saya perlu menaiki kapal terbang. Jadi pada saya ini bukanlah satu masalah, dan saya tidak nampak orang-orang yang seperti saya ini akan berfikir 2-3 kali untuk meneruskan penerbangan yang perlu kami ambil sebagai sebahagian daripada tanggungjawab. Okey, terima kasih, doktor. Ya, terima kasih banyak.